Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rozi. Nama saya Azman bin Sampang dengan nama matriks D202096285. Baiklah, saya menggambarkan diri saya sebagai suatu objek yaitu air dalam bentuk cecair. Berdasarkan lakaran yang telah saya hasilkan, umumnya mempersembahkan secawan gelas berisi air dengan berlatar belakangkan pemandangan ombak pantai yang besar. Lakaran yang dihasilkan ini membawa maksud yang tertentu. Saya memilih objek air kerana air terkenal dengan sifat yang lembut, sejuk, tenang, fleksibel, dan air juga terkenal dengan manfaatnya sebagai sumber kehidupan utama umat manusia. Ciri-ciri air tersebut bersesuaian dengan kepribadian diri saya. Sama seperti air, saya seorang yang lembut tetapi tidak lemah. Seperti air, iaitu mudah bertolak ansur dan tidak suka berkasar sama ada secara verbal atau non-verbal. Selain itu, saya juga seorang yang mudah bertenang dan boleh mengawal emosi. Beban tanggungjawab dan perasaan yang saya hadapi dapat saya atasi dengan kekal tenang dan sabar. Bukan itu sahaja, air berbentuk cair ini boleh berubah mengikut acuannya sama ada dalam bentuk cawan, mangkuk atau pinggan. Begitu juga dengan kepribadian saya yang boleh berubah dan beradaptasi dengan baik mengikut kesesuaian keadaan sekeliling. Bak kata patah, jika benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Seterusnya, kepribadian saya yang lain ialah saya suka mencari dan memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Sama seperti air yang sentiasa memberi manfaat dengan menjadi sumber utama kehidupan manusia. Walaupun begitu, setenang-tenangnya air pasti mempunyai had batasnya yang tersendiri. Air yang tenang boleh menjadi ombak pemecah pantai dan air yang tercemar boleh menjadi punca kepada bencana alam. Sama seperti diri saya, sekiranya had kesabaran dan nilai saya dicabar ke satu yang tinggi, saya akan mudah berpaling dan menjadi pengaruh yang tidak baik. Baiklah, sekiranya saya diberi pilihan untuk menjadi insan yang lain, saya ingin menjadi seperti Encik Fahnan Wahab. Encik Fahnan atau mesra saya panggil sebagai Abang Boy merupakan abang angkat saya yang banyak menjadi guru serta mentor saya pada suatu masa dahulu. Hal ini kerana Abang Boy banyak mengajar saya tentang erti kehidupan dan kemanusiaan serta banyak memberikan saya nasihat dan pedoman untuk hidup ke arah yang lebih positif. Bukan itu saja, saya mula mencuri bidang pendidikan disebabkan oleh profesion beliau sebagai guru yang sangat menarik dan juga hasil beliau yang banyak memberi galakan kepada saya. Melalui beliau juga saya dapat membuat pilihan hidup untuk menentukan jalan dan impian yang ingin saya capai serta keluar dari jalan kehidupan yang negatif. Oleh hal yang demikian, sekiranya saya diberi impian untuk menjadi seorang insan yang lain, saya ingin menjadi seperti beliau yang banyak memberi manfaat kepada lapisan masyarakat serta mampu memupuk lapisan generasi, khususnya generasi muda ke arah lebih positif tanpa mengira status, latar belakang dan asal-usul mereka. Berdasarkan kepada pengamatan diri saya sendiri, terdapat beberapa ciri-ciri kepribadian yang saya miliki yang melayakkan saya untuk menjadi seorang insan guru perantis. Salah satu daripada ciri-ciri tersebut ialah sikap dan sifat pribadi yang positif. Sikap dan sifat pribadi positif ini merangkumi nilai tanggungjawab, sabar, yakin, berkepemimpinan, suka membantu, sanggup berkorban masa dan tenaga, komited dan dedikasi dalam mendidik membentuk keinsanan pelajar. Saya memilih ciri kepribadian sifat pribadi yang positif dan salah satunya ialah sifat bertanggungjawab. Hal ini kerana guru haruslah bertanggungjawab dalam menjaga dan membentuk pelajar menjadi insan bermanfaat kepada masyarakat di samping mengajar dan memberikan ilmu di sekolah. Selain itu, saya memilih sikap positif sebagai sebahagian ciri kepribadian saya. Salah satunya ialah sikap suka membantu. Hal ini kerana saya berpegang kepada prinsip memberi manfaat sepanjang masa. Tugas guru merupakan tugas yang mulia kerana manfaatnya yang membantu memberi kesan kepada lapisan masyarakat, bangsa dan negara. Jelaslah bahawa sifat bertanggungjawab dan sikap suka membantu merupakan ciri kepribadian yang melayakkan saya sebagai seorang insan guru perantis. Baiklah, ciri kepribadian utama yang perlu saya perelokkan sepanjang tempoh menjalani pengajian program di UPSI ialah memperbaiki lagi tingkah laku. Antara tingkah laku yang perlu saya baki ialah membuang sikap bertangguh dan menjadi orang yang lebih menepati masa. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengambil berat lagi akan aktiviti seharian dan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan dengan lebih awal serta sistematik. Dan tingkah laku lain yang perlu diperelokkan ialah menjadi lebih beradab dan bersopan santun. Hal ini dikatakan sedemikian kerana untuk mendidik murid beradab dan berakhlak perlu bermula dari guru itu sendiri. Ciri kepribadian lain yang perlu saya perelokkan ialah meningkatkan lagi kualiti profesion keguruan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana menjadi seorang guru tidak mudah dan guru perlu bersiap sedia dari segi mental, emosi, jasmani dan rohani. Tahap pengetahuan dan kebolehan guru mengajar dan mendidik perlu saya tingkatkan. Hal ini juga dapat saya wujudkan dengan menerapkan lagi sikap ingin tahu supaya sentiasa menambah pengetahuan dari semasa ke semasa, mengamalkan sikap suka membaca agar memperoleh ilmu dengan lebih mendalam dan dapat menyebarkan ilmu dengan lebih lengkap dan yakin.
Pada pandangan saya, untuk mempersiapkan diri daripada seorang insan guru perantis ke arah insan guru profesional, saya perlu mencapai tahap pakar dan menguasai mata pelajaran yang akan diajar. Hal ini kerana untuk mengajar dengan efektif dan efisien, guru perlu mampu membimbing murid dengan yakin melalui ilmu dan kefahaman yang tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan tahap penguasaan dengan bersiap sedia sebelum ditempatkan untuk mengajar atau sebelum memulakan sesi PDP dengan membuat latihan kendiri, membuat rujukan dari pelbagai sumber. Selain itu, saya juga akan mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal. Ini kerana skop tugas sebagai seorang guru perantis dan guru profesional adalah berbeza. Untuk melangkah ke arah insan guru profesional, saya akan meletakkan diri saya sebagai seorang guru yang akan mendidik pelajar yang akan membentuk model insan. Segala ilmu yang telah saya pelajari akan saya ajar dan turunkan kepada pelajar sebagaimana yang pernah saya hadapi pada suatu masa dahulu. Akhir sekali, saya akan mempersiapkan diri daripada seorang insan guru perantis ke arah insan guru profesional dengan cara memahami dan melaksanakan etika perguruan dengan mencintai profesi keguruan itu sendiri. Ini kerana tugas sebagai seorang guru bukan hanya mengharapkan gaji semata-mata, tetapi memberi sumbangan serta manfaat kepada masyarakat, bangsa, agama dan negara. Berdasarkan kepada catatan wawancara kendiri saya sebelum ini, terdapat beberapa perkara yang dapat saya pelajari dalam konteks diri saya ketika ini. Salah satunya ialah saya dapat meneliti kepribadian diri sendiri. Ini kerana tugasan ini memerlukan saya untuk berfikir dengan lebih kritis dan mendalam tentang ciri kepribadian saya sendiri, di mana sebelum ini saya tiada masa untuk berfikir akan perkara tersebut. Sebagai contoh, tugasan ini memerlukan saya meneliti kepribadian saya, lalu membuat gambaran sebagai simbol kepada gambaran kepribadian saya. Selain itu, saya juga dapat melaksanakan refleksi kendiri. Ini kerana melalui gambaran yang telah saya lakarkan sendiri, iaitu saya melakar objek air yang mewakili kepribadian saya, dan di mana sebelum membuat lakaran tersebut saya mendapat inspirasi daripada kata-kata rakan saya sendiri tentang ciri kepribadiannya, dan saya memilih objek air lalu membuat penilaian akan sifat-sifat yang ada pada air, lalu membuat refleksi kepada diri saya sendiri dan membuat perkaitan antaranya. Tugasan ini juga memberi kesuntikan kesedaran kepada saya untuk berfikir semula, membina dan menetapkan semula wawasan dalam diri. Ini kerana tugasan ini menimbulkan persoalan yang mencabar akal di luar pemikiran saya. Hal ini memerlukan saya untuk mencari, membuat pandangan yang jelas tentang insan-insan lain yang boleh dijadikan contoh, teladan dan inspirasi dan dapat diaplikasikan dalam hidup saya. Ini membawa saya kepada mengingat kembali insan-insan hebat yang telah banyak memberi jasa, ilmu, pengalaman dan pengorbanan kepada saya sampailah saya berdiri dan melangkah sejauh ini. Secara tidak langsung, saya cuba membina dan menetapkan semula wawasan dalam diri saya. Melalui catatan wawancara pada bahagian kedua, terdapat beberapa perkara yang dapat saya pelajari berdasarkan catatan yang saya hasilkan terhadap konteks diri saya ketika ini. Antaranya ialah, saya dapat menghayati makna insan guru perantis dan mengaitkannya pada diri. Saya sedar bahawa kami bakal menjadi guru, akan mendidik dan mengajar anak bangsa, dan menerima realiti kami akan sampai pada satu tahap kami akan banyak memberi seperti mana kami pada suatu masa dahulu banyak menjadi penerima dan menerima ajaran serta didikan daripada guru-guru di sekolah. Selain itu, perkara yang dapat saya pelajari juga ialah saya dapat menilai ciri-ciri kepribadian dan sikap yang ada pada diri yang melayakkan saya sebagai insan guru perantis. Ini kerana sebagai bakal guru atau insan guru perantis perlulah memahami konsep profesi keguruan itu sendiri sebelum layak digelar sebagai insan guru profesional atau guru sebenar. Dan salah satu perkara penting ialah sebagai bakal guru perlu mempunyai sikap, sifat dan ciri kepribadian layaknya sebagai seorang guru. Dan saya telah mengenal pasti beberapa ciri kepribadian yang ada pada diri saya yang melayakkan saya menjadi guru sebenar suatu masa nanti. Bukan itu saja, perkara lain yang dapat saya pelajari ialah saya dapat membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap diri sepanjang pengajian di UPSI. Selain daripada mengenal pasti ciri kepribadian sebagai seorang insan, saya juga dapat membuat refleksi ke diri dengan meneliti kelemahan-kelemahan yang perlu dibaiki dan diperelokkan sepanjang saya melanjutkan pengajian. Terdapat beberapa perubahan kepribadian yang saya sedar terhadap diri saya sebagai insan guru perantis. Salah satunya ialah saya menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, berkemahiran pelbagai dan berperibadi mulia. Seperti yang sedia maklum, antara perubahan kepribadian yang saya sedar tentang diri saya sebagai insan guru perantis ini ialah saya banyak berusaha mengaplikasikan kepribadian mulia. Ini kerana tugas saya ini membawa saya lebih dekat kepada makna apa itu guru, bagaimana guru itu berperilaku. Oleh hal yang demikian, setiap perilaku guru adalah positif dan mulia serta perlu diikuti.
Perubahan yang dapat saya sedari juga ialah saya menjadi orang yang lebih berkemahiran pelbagai. Ini kerana kursus ini memberi peluang kepada kami mengenal guru sebenar yang telah mempunyai banyak pengalaman dan sumbangan. Melalui perkongsian guru-guru hebat ini, antara perkara yang perlu diterapkan kepada bakal guru ialah perlu lebih berkemahiran dalam mengajar luar dan dalam bidang seperti kemahiran ICT, konseling, komunikasi, motivasi serta banyak lagi. Antara implikasi dalam konteks kemajuan saya sebagai insan guru profesional berdasarkan penyataan saya pada masa akan datang ialah saya berhasrat menjadi insan guru profesional yang lebih berkepribadian mulia dan lebih bertanggungjawab. Melalui beberapa perkara yang saya pelajari, sebagai seorang guru haruslah mempunyai ciri kepribadian yang boleh menjadi contoh teladan yang baik kepada murid, sebagai contoh mengamalkan dan menerapkan tingkah laku dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Akhir kalam, implikasi lain dalam konteks kemajuan saya sebagai insan guru profesional pada masa akan datang ialah saya menjadi lebih bertanggungjawab. Ini kerana melalui kursus ini saya dapat menyedarkan saya bahawa tugas sebagai seorang guru bukanlah mudah yang hanya mengajar mata pelajaran sahaja, tetapi guru perlu mendidik anak bangsa menjadi insan yang berguna. Sekian daripada saya, terima kasih.